Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuwan, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال
wa kullan tabbarna tatbira. Wa laqad ataw 'alal qaryati allati umtirat matara as-saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka, serta menjadi penolong bagimu terhadap mereka. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali dengan sekaligus? Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur itu, kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentang, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka Jahannam dengan tertiarap atas mukanya, mereka lah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesat jalannya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri besertanya. Lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Maka kesudahannya kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya. Dan demikianlah juga kaum Nabi Nuh. Tak kala mereka mendustakan rasul-rasul kami, kami tenggelamkan mereka. Dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia. Dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan demikianlah juga kami telah binasakan Ad dan Samud serta Ashabul Ras dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu. Dan masing-masing telah kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar. Dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan demi sesungguhnya mereka yang menentang wahai Muhammad telah melalui bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula untuk menerima balasan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat yang ke-30 sehingga ayat 40. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan pengaduan Nabi SAW akan sikap kaumnya yang meninggalkan Al-Quran dan tidak mempedulikannya, yang tidak mahu mendengar Al-Quran dan beriman kepadanya. Dan ayat ini juga menceritakan tentang sunnatullah dalam dakwah. Setiap Nabi dan Rasul itu punya musuh yang sentiasa menentang dan mengingkarinya. Dan Allah sentiasa membantu para nabinya dan memberi petunjuk kepada mereka. Dan ayat ini juga menceritakan tentang syubhah ataupun kekeliruan dan dalih-dalih lain yang cuba dibawa oleh orang-orang kafir untuk tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau percaya kepada Al-Quran. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan kesudahan setiap pengingkar Nabi dan Rasul. Itu mereka ini akan diheret ke neraka Jahannam dalam keadaan wajah mereka ke bawah, kaki mereka ke atas. Dan ayat yang kita bacakan juga menceritakan sebahagian daripada kisah para Nabi alaihi wassalam. Dibawakan kepada kita 4 kisah utama
Yang mana nabi-nabi ini alaihimussalatu wassalam mengadap umat masing-masing. Pendustaan mereka, pembohongan mereka dan juga kerenah serta perangai mereka terhadap para nabi alaihimussalatu wassalam, dan bagaimana kesudahan setiap kaum yang mendustakan nabi-nabi dan rasul ini. Dan ayat ini juga mengingatkan musyrik Mekah secara khususnya dan umat manusia secara umumnya bahawa mereka telah melalui kawasan-kawasan yang Allah binasakan, melalui jalan-jalan perdagangan mereka. Kalau hari ini jalan-jalan pelancongan kita, melihat kaum yang dibinasakan, kaum yang dihancurkan kerana tidak beriman, maka apakah mereka tidak mengambil pengajaran? Yang tidak mengambil pengajaran ialah kelompok dan golongan yang memang tidak percaya pada hari kebangkitan dan hari perhimpunan dan juga hari kiamat. Baik, ini sinopsis ataupun mulakhas, ringkasan kepada ayat-ayat yang kita bacakan bermula ayat 30 sehingga ayat 40. Kata Allah, wa qala rasul, dan berkata rasul. Rasul yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan waqala berkata dengan maksud mengadu. Ai mustaqiyan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang menghadapi segala mihnah dakwah, ujian dakwah dengan penentangan yang berterusan, dengan kerana perangai yang menjengkelkan atau yang buruk. Mereka menolak dengan hujah-hujah yang begitu pelik, tidak mau menerima kebenaran. Maka Rasulullah mengadu pada Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, yakni musyrik Mekah pada waktu itu, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Quran, wahyu yang diturunkan, mahjura, iaitu dengan tidak mengambil pengajaran, dengan membiarkannya, dengan tidak mau mendengarnya, dengan tidak mau mengambil iktibar daripadanya. Baik, ini pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menceritakan orang-orang kafir, mereka ini saling menghasut supaya jangan dengar Al-Quran. Bahkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, mereka akan buat bising dengan bertepuk tangan, dengan bersiul supaya tidak didengari Al-Quran. Bahkan mereka menjeri, melalak supaya Al-Quran jangan didengar. Sebab itu kita umat Islam perlu jaga adab bila kita dengar Quran, jangan buat watak orang kafir. Dengan cara bising, dengan cara bersembang, maka kena dengar. Kerana itu kita sebut bahawa tidak sesuai Al-Quran dibacakan pada tempat-tempat bising seperti di pasar sebagai contoh. Pasar ni orang menjeri, pasar ni orang menyanyi, maka tak sesuai untuk dibacakan Al-Quran ketika mana suasana mereka bising. Tapi kalau mula-mula start buka pasar, buka Quran, okey, situ orang tak bising lagi. Tapi tengah-tengah bising, tengah berlaku tawa, menawa, maki-maki, marah-marah, tipu, menipu, maka Quran tidak seharusnya diperdengarkan waktu itu. Kerana Al-Quran perlu ada adab. Di mana sikap orang kafir, kata Allah, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang kafir sesama mereka, jangan dengar Quran ini. Buatlah bising supaya kamu tak dengar, semoga kamu dapat mengalahkan Al-Quran. Biar suara kamu mengalahkan Al-Quran. Bayangkan mereka dengar pun tidak, apatah lagi nak mengambil iktibar, apatah lagi nak beramal dengan itu. Berhubung dengan meninggalkan Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW berkata, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Quran mahjura, telah membiarkan Al-Quran ini, tidak menghargainya. Para ulama ketika mana menjelaskan bagaimana kaum atau manusia membiarkan Al-Quran, bukan sekadar merujuk pada orang kafir yang tak pedulikan Al-Quran, tapi juga merujuk kepada orang Islam sendiri yang tidak mengambil cakna Al-Quran, yang tidak membacanya, tidak beramal dengannya, sekadar gantung Quran kat dinding-dinding. Disebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Quran wa 'allaqa mashafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'al yawmal qiyamah muta'alliqan bihi yaqul ya rabbal alamin inna 'abdaka hadha ittakhadhani mahjura faqdi baini wa bainahu. Siapa yang belajar Quran, kemudian dia pun simpan Quran, gantung Quran, simpan Quran, tidak dia membacanya, tidak dia melihat padanya, kiamat kelak Al-Quran itu datang kepadanya sambil berkata, wahai Tuhan sekalian alam, sesungguhnya hamba-Mu ini telah membiarkan aku tanpa dibaca, hukumlah aku antara dia dengannya. Mana orang yang ada Quran,
Lepas dia belajar Quran, dah khatam, dia pun gantung Quran. Masuk gantung Quran, letak tempat tinggi, letak satu tempat. Dia tak baca dah. Sekadar ayat-ayat buat pelaris meniaga. Sekadar ayat-ayat buat khak lawa rumah, lawa kedai, lawa kilang, lawa pejabat. Setakat tu, nampak. Tanpa dia membacanya lagi. Jauh memahaminya, maka kelak Al-Quran ini datang dalam keadaan tergantung. Tadi saya berkata, wahai Tuhan, hamba-Mu ini telah membiarkan aku. Tak baca. Maka hukumlah antaraku dengannya. Kata para ulama, meninggalkan Quran itu ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama ialah meninggalkan untuk mendengarnya dan beriman dengannya. Maka ini perbuatan orang kafir. Yang dia memang tak nak dengar Quran langsung dan tidak mau beriman. Ini yang disebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Secara khusus. Orang kafir. Dan yang kedua kata ulama ialah meninggalkan beramal dengan Al-Quran walaupun dia baca dan dia beriman. Ada satu lagi kelompok baca Quran. Baca. Bukan dia ni pun beriman, dia tahu Quran ini kalamullah mu'jizat. Tapi suruh beramal tak nak. Baca ayat bab tutup aurat, tak tutup aurat. Baca ayat tentang hukum hakam, tak patuh hukum hakam. Ini satu kelompok yang meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga ialah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan. Sebab itu kita lihat dalam tafsir Pimpinan Rahman, dia menterjemahkan meninggalkan Quran sebagai perlembagaan. Yang hukum tertinggi. Bila kalangan orang Islam, negara-negara Islam menjadikan hukuman tertinggi itu masih lagi undang-undang penjajah. Tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai dustur undang-undang dan perlembagaan. Maka ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Sebab itu umat Islam tak kuat. Kerana mereka meninggalkan perlembagaan Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan tadabbur dan memahami maknanya. Ini juga tinggal Quran. Dia baca Quran pagi, petang, tengah hari, malam, sebelum tidur, bangun tidur. Tapi tadabbur tak makna? Tak tadabbur. Datang tak kelas tafsir? Tak datang. Dalam dia memang tak faham Quran. Dia cuma baca. Dia tak fikir pun nak tadabbur, nak faham tafsirnya. Nak tahu selok-belok tentang sebab turun ayat ini dan nak tahu selok-belok tentang penafsiran yang betul, dia tak nak tahu. Dia tidak mahu irtizam. Ini juga termasuk kelompok yang meninggalkan Al-Quran. Dan yang kelima ialah orang yang meninggalkan Al-Quran dalam menjadikannya sebagai obat dalam merawat penyakit hati. Ini juga tinggalkan Quran. Maksudnya, di antara sifat Al-Quran, Allah sebut, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran itu sifatnya ialah sebagai syifa, obat, penyembuh dan juga rahmat kepada orang beriman. Maka bila orang Islam meninggalkan Al-Quran sebagai satu bentuk terapi dan rawatan yang berkait dengan penyakit jiwa dan hati, kerana kita tahu penyakit paling banyak sebenarnya penyakit jiwa, bukan penyakit jasad. Penyakit yang paling bahaya penyakit jiwa. Bukannya penyakit jasad. Kerana penyakit jasad dengan mudah kita dapat cari painkiller, penahan. Dengan mudah kita mungkin dapat cari antibiotik. Kita boleh baca, kita guna obat antiviralnya. Dengan mudah kita boleh pakai ubat uruk tu, obat uruk ni. Atau dengan mudah kita tidur maka selesai masalah kita. Yang sakit-sakit ni. Maka sakit dalam hati. Bersifat hasad, dengki, buruk sangka. Dan penyakit-penyakit hati yang lain yang sebenarnya inilah penyakit yang membadai jiwa manusia dan umat sejagat. Yang para Nabi SAW datang bagi menyembuh penyakit ini yang pertama. Ya, ada riwayat menyebut Nabi SAW menyembuhkan penyakit fizikal. Ada beberapa penyakit fizikal Nabi ajar, Nabi baca ayat. Seperti sakit mata, sakit berkaitan dengan perut, sakit berkait dengan mana-mana anggota badan, dan demikian juga luka. Di sana ada banyak hadis. Tetapi keutamaan rawatan Al-Quran bukan untuk penyakit itu, tapi penyakit hati, jiwa. Yang kita semua umat akhir zaman, dengan hospital yang besar, dengan ubat yang canggih, dengan kepakaran doktor-doktor, dengan ramainya student-student perubatan. Tapi itu bukan bidang dia untuk menyembuhkan penyakit dalaman. Kerana doktor ini juga mengalami penyakit yang sama. Hasad sesama mereka, dengki sesama mereka. Sebagaimana para peniaga, sebagaimana kita. Atau penyakit ini juga membalik orang-orang alim sesama mereka, dengki sesama mereka. Bahkan kedengkian mereka kadang-kadang lebih teruk pada kedengkian orang awam.
Maka ini semua penyakit yang mesti dirawat dengan Quran. Maka seorang yang tidak menggunakan Quran untuk merawatnya, maka dia juga dianggap meninggalkan Al-Quran. Dia macam gini, tuan-tuan, kita sakit. Kita tahu ada satu obat ni, ini boleh menyembuhkan kita. Tapi kita duk makan obat-obat lain. Orang kata ni obat ni tak nak cuba juga. Obat lain duk pusing macam tu. Kita terus mengadu penyakit kita. Maka kita dianggap meninggalkan obat yang sebenar. Al-Quran, rawatan terapi hati. Al-Quran membongkar segala penyakit hati dan menyembuhkannya. Seperti setiap kali kita baca Quran, tadabbur maknanya, menghayatinya dan juga memohon kepada Allah akan kesannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kesan. Kalau kita lihat apakah sebab dan faktor bila mana kita nak baca Quran kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, firman Allah, wa idza qara'tal Quran fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana kamu baca Quran adalah kamu menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kita faham, kita dah baca Quran pun syaitan dah lari. Tapi kenapa bila kita nak mulakan baca Quran, kita kena sebut a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab syaitan ini, bila mana kita baca Quran, dia cuba menghilangkan fungsi Quran itu. Biar tak berkesan. Maka kita baca dengan tanpa tadabbur. Kita baca tanpa menghayati setiap ayat dan setiap surah. Bahkan kita baca tanpa kita melihat sebenarnya Allah sedang menegur kita. Allah tegur kita. Walaupun zahirnya Allah tegur kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, sekian-sekian kaum. Sebenarnya Allah menegur kita. Sebarang maksiat yang kita lakukan, kebinasaan seumpama itu. Kehancuran seumpama itu. Sebarang bentuk kerenah-kerenah kita tidak mahu mentaati perintah Allah. Sama seperti kerenah kaum-kaum dulu yang berdalih macam-macam untuk tidak mahu ikut perintah Allah. Maka ini semua menjadikan bila kita tidak membaca auzubillah, syaitan akan kacau kita baca Quran sehingga dia tidak berfungsi. Maka kita baca Quran fungsi tak ada. Masih dengki dengan orang, masih benci dengan orang, masih ada masalah-masalah kita tak mampu selesaikan walau ia mudah. Masalah tadi mudah je, tapi tak boleh selesai. Dia penyakit hati. Dia sebenarnya tidak ada masalah besar atas dunia ni. Tapi bila mana kita berpenyakit hati, semua masalah jadi besar. Sebab tu orang kita kan kalau sebut kecil hati je siap, habis. Dia main buah kecil hati, habis. Walau kecil je bendanya. Lupa jemput jamuan kahwin, dia kecil hati, 7 keturunan. Tak besar sangat pun, lupa jemputan kahwin. Dan kalau jemput pun dia tak datang juga sebab dia memang kena ada kerja masa tu. Tapi dia terasa. Jemput pula tak bagi kad, terasa lagi. Main wasak-wasak benda ni. Kad mana kad? Dia punya kecil hati. Pergi pula jemputan, dah meja penuh pula kecil hati lagi. Makanan habis kecil hati lagi. Akhirnya dengan bab tu saja sudah cukup menjadikan manusia bermusuh. Belum cerita hal lain pula. Maka semua ini menunjukkan hati kita. Kita bila kita tidak tadabbur Al-Quran, maka penyakit-penyakit kecil tadi kita nampak macam besar. Tapi bila mana kita baca Quran tadabbur, yang saya sebut penyakit kejiwaan kita, yang suka membesarkan yang kecil, yang suka terus menjadikan yang kecil itu sebagai satu benda yang kita namakan sebagai gunung api yang terpendam dalam hatinya. Tunggu akhirnya kebencian itu makin teruk. Ya kita nak buang benda-benda kecil, tak penting. Kita ada tugas yang lebih besar pada itu. Untuk menyembah Allah, ikhlas kepadanya, menyibukkan diri kita dengan taat pada Allah. Bukan sibuk fikir benda-benda lain. Maka ini 5 keadaan di mana dianggap meninggalkan Al-Quran. Sama ada spesies seorang kafir yang tidak mau beriman atau kalangan orang Islam sendiri yang juga tinggalkan Quran. Maka tengok kita dalam golongan mana. Jadi golongan baca tak tadabbur ke? Atau baca tak beramal ke? Atau tidak menjadikan Quran sebagai rawatan? Membiarkan penyakit-penyakit hati terus bersarang dan membusuk dalam hati. Tidak mengeluarkan dengan membaca Al-Quran. Dengan meminta kepada Allah supaya Al-Quran benar-benar berfungsi menyembuh segala penyakit kita. Penyakit dalam hati. Biar dengki tak ada, biar hasadnya tak ada, biar buruk sangkanya tak ada, biar fikir bukan-bukan tak ada. Biar kita duk fikir bukan-bukan. Kadang-kadang satu perkara berlaku, kita fikirnya jauh sampai mewujudkan ketakutan. Wujud ketakutan. Kita dengar ada rumah orang tu masih pencuri.
Kita punya takut dengan rumah-rumah kita. Tu Ustaz saya tak datang kuliah malam ni Ustaz. Sebab saya takut rumah saya kena mencuri. Kena curi. Kenapa? Sebab ada jiran sebelah dah kena. Satu je cerita. Habis yang jiran sebelah mati tu tak ambil iktibar. Kalau mau ambil nyawa dia. Tak fikir nak ambil sebagai persiapan. Dia dengar ada satu rumah berlaku kecurian. Dia punya bimbang tak pergi kuliah. Kat mana rumah tu? Kat Mexico Ustaz mencuri. Tapi bimbangnya sampai ke Malaysia. Betul lah zaman sekarang tak boleh keluar rumah Ustaz. Kuliah-kuliah pun tak boleh keluar. Bahaya pun curi sekarang. Tutup kena pagar. Kena tutup semua. Semua kena kunci. Sampai terkunci dalam rumah. Ya, kes-kes terpencil, terbiar. Dia duk bimbang lebih. Tapi kalau hal agama dia tak bimbang. Bila cerita tentang seorang mati malaikat maut ambil nyawa, dia tak ambil iktibar untuk jadi bersedia. Oh tak bolehlah saya kena rajinkan masjid. Sebab jiran sebelah baru malaikat maut ambil nyawa. Saya takut saya dia ambil nyawa dalam keadaan lalai macam itu. Maka saya nak macam ni lah. Datang masjid, datang belajar. Dia kalau akhirat dia tak nak ambil iktibar besar. Tapi hal dunia dia ambil iktibar semua. Sehingga ketakutan yang melampau-lampau. Walau benda itu bukan sekadar berlaku sekarang. Dulu-dulu pun berlaku. Jangan bimbang over sangat. Dia overthinking dia tu. Kenapa? Kerana masalah dia dengan Al-Quran tu sendiri. Kita bukan maksud kita. Kita tak ambil siaga, jaga-jaga atas apa yang berlaku dalam masyarakat. Kita ambil. Tapi jangan over sangat. Jangan melampau sangat. Sampai hari ni kita tak boleh terima jiran datang. Bahaya sah. Jiran pun tak percaya takut perompak jiran ni. Dia buruk sangka ni. Menutup pintu-pintu kebaikan. Hanya satu kes kita dengar, tutup pintu kebaikan. Ni Ustaz, ni ayah-ayah pun tak percaya Ustaz, nanti cabur anak perempuan. Itu saya perhati je suami saya Ustaz. Dah. Dia buruk sangka pun. Memang benda tu berlaku tapi dari sudut percentage atau nisbah mi'awiyah, peratusannya kecil. Ia mungkin berlaku pada ayah yang sakit jiwa. Dari ayah sayang anak. Tapi ada pula dia prejudis pada tak percaya bapak-bapak sekarang ni. Ni haruah makan ikan belaka ni. Ini haruah makan anak belaka. Tadi prejudis. Pada ayah ada hak atas anak perempuan dia. Tapi oleh kerana dibaca satu berita, diwujudkan overthinking yang melampau. Dengarlah ada seorang, ni ada ustaz menipu. Ustaz sekarang tak percaya belaka. Mereka kaki menipu ramai. Padahal dia cuma dengar yang terpencil. Tapi dia cuba takmim. Dia cuba jadikan sebagai generalizekan, dia umumkan benda itu untuk dia menjauhkan diri daripada para asatizah. Itu alasan dia sebenarnya kenapa saya tak pergi kuliah hari ini. Ini semua kebodohan daripada penyakit hati. Ya, kita memang kena ambil pengajaran tapi takkanlah satu benda lalu kita nak tolak semua. Ni ada seorang polis menipu lalu kita tak percaya semua polis. Polis kan tak percaya semua menipu. Dan baru seorang menipu yang ambil rasuah. Tak, yang salahnya dia, bukan sistem polis. Kerana semua orang yang penjawatan polis tahu rasuah ini tak dibenarkan. Haram secara agama dan undang-undang. Tapi kalau seorang dua takkan kita nak kata saya tak percaya polis. Dia semua benda kita tak percaya. Diri saya pun saya tak percaya. Dah habis. Nak hidup macam mana kepercayaan tak wujud. Ini orang-orang yang berpenyakit hati. Berpenyakit hati sebab saya katakan bila dia dengar satu benda, kebimbangannya melampau sangat. Melampau-lampau sehingga sebahagian kebimbangannya menutup dia buat baik. Ustaz orang sekarang pinjam-pinjam semua tak bayar belaka ni. Jadi saya tak nak bagi pinjam. Jadi dia kedekut. Haji Bakri zaman moden. Sedangkan memberi pinjam lebih baik, lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Walaupun kita pernah dengar ada orang pinjam tak bayar, ia tidak menghalang untuk kita beri pinjam kerana ia salah satu ibadat. Salah satu ketaatan, salah satu nilai persahabatan. Tapi kita buat satu mekanisme yang lebih berkesan supaya dia dapat bayar dengan baik. Supaya tuan-tuan tengok bila kita sekarang tak saling tidak percaya dalam bab pinjam meminjam, akhirnya tetap sistem meminjam itu wujud. Alung-alung ambil tempat. Alung-alung melihat, oh dah putus ukhuwah, ambil kesempatan untuk mengaut keuntungan besar. Dia buat satu sistem yang amat zalim. Dan sebab itu kita tak boleh atas dasar ni pinjam tak bayar lalu kita tutup pintu kebaikan kita. Atas dasar itu begini kita tutup. Ini semua saya katakan penyakit hati. Tentang kita tak boleh tutup pintu kebaikan. Sebab kita hidup kat dunia untuk buat baik. Sehari ni kalau kita buat baik orang tak hargai kita Ustaz. Itu hal lain. Kita terus buat baik. Sebab kan itu kita sentiasa diajar buat baik ikhlas kerana Allah. Kena ingatkan selalu. Saya buat baik ikhlas kerana Allah. Saya beri pinjam pun ikhlas kerana Allah. Masalah orang tu tak bayar, maka dijawab dengan Allah. Saya dapat pahala percuma akhirat.
Tapi ia tak akan tutup pintu saya. Pintu kebaikan saya untuk beri pinjam. Pintu kebaikan saya. Mungkin saya buat mekanisme lain. Tak boleh hutang lagi. Saya bagi percuma je. Senang. Jadi awak tak perlu bayar hutang. Sebab percuma. Saya sedekah je. Atau mungkin gini awak pakai barang gadaian. Kalau tak bayar barang ni saya akan jual ambil. Sistemnya ada alternatif. Tapi untuk tutup ruang kebajikan tu tak boleh. Hatta Nabi SAW sebelum wafat baginda Nabi meminjam. Nabi berhutang. Untuk menunjukkan sistem ini perlu dalam masyarakat Islam. Amat perlu. Rasulullah pinjam. Dan Nabi pinjam pula dengan Yahudi. Digadaikan baju besi Rasulullah SAW untuk meminjam sejumlah makanan untuk diberi makan kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan baju besi Rasulullah masih berada di tangan Yahudi. Apa yang menjadi pengajaran daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini tentang baju besi Rasul tergadai yang ditebus kembali oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk menunjukkan sistem ini perlu wujud. Sistem kepercayaan dalam masyarakat perlu wujud sebab tak semua orang berkemampuan untuk tak meminjam. Kalau kita jangan pinjam-pinjam, semua kena cari sendiri. Tak mungkin, mustahil. Kerana sistem ukhuwah itu menganjur. Sebab itu kita dalam Quran ada ayat hutang. Kita ada hadis tentang kelebihan beri hutang. Bukan siapa yang meringankan hutang orang lain, Allah meringankan segala musibah dia. Siapa mengangkat hutang orang lain, maka Allah mengangkat segala musibahnya. Allah memudahkan dia sebagaimana dia memudahkan orang lain. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Siapa yang memudahkan orang berhutang padanya, Allah mudahkan segala urusannya. Ada seorang hamba Allah disebut dalam hadis. Bila mana dia mati, maka dia cek, dia periksa amalannya, maka tak banyak amalannya. Kalau ikut masuk neraka. Melainkan dia ada satu amalan memberi pinjam kepada orang. Dan kalau mana orang tu tak mampu bayar, dia berkata kepada pembantunya, lihat orang tu. Apakah benar dia tak mampu? Kalau tak mampu, maka beri tempoh kepadanya. Kalau dia tak mampu lagi, maka halalkan. Maka Allah berfirman, aku lebih berhak menghalalkan segala dosanya. Jadi mengampunkan segala dosanya. Maka dia pun masuk syurga. Amalannya apa? Berhutang kau. Itu amalannya. Bukan maksudnya ialah, macam saya sebut tadi, antara penyakit jiwa kita ialah kita menutup pintu untuk membantu orang lain. Tak kira sama ada sedekah ke, hutang ke, apa juga bentuk. Menumpang kenderaan dengan ustaz, tumpang-tumpang orang, nanti orang terperompak, penyamuk. Dia macam overthinking itu melampau. Sehingga tutup pintu kebaikan. Tak salah kita berhati-hati, waspada. Tapi jangan tutup pintu kebaikan. Sebab pintu kebaikan itu dah disebut oleh Nabi SAW. Umat Islam sebenarnya ialah sentiasa membuka pintu-pintu kebaikan yang terkunci. Contoh orang-orang kafir, mereka mengunci semua pintu kebaikan. Kerana mereka cuma menjaga diri mereka. Akhirnya tak ada istilah ziarah menziarahi. Nusah aku je nak siap makanan ke dia. Tidak ada istilah itu. Itu cenderung untuk duduk di tempat-tempat yang tersembunyi, orang tak boleh masuk, orang tak boleh datang. Hatta keluarga terdekat pun tak boleh datang. Tak dialu-alukan. Sampai keadaan macam tu, menutup. Akhirnya tidak ada pintu ziarah yang merupakan ukhuwah dan mahabbah. Tak ada. Tak ada pintu-pintu yang saya katakan kebaikan-kebaikan yang membentuk hubungan sesama manusia. Umat Islam dan Islam membuka semua pintu itu. Walau cuba ditutup oleh zaman dan ditutup oleh manusia. Orang kafir cenderung menutup semua pintu tadi. Sebab kecenderungannya untuk dia rasa baik, dia rasa aman seorang-seorang. Dia tak nak berkongsi rezeki. Kita tidak. Umat Islam tidak diajar begitu. Sebab itu masjid-masjid kita sentiasa terbuka. Sila datang. Rumah-rumah Allah sentiasa terbuka. Mengamalkan sistem terbuka ini. Walau kita dengar ada orang mungkin mengambil kesempatan mencuri, berompak. Ia tidak menghalang masjid untuk terus dibuka. Ini dasar Islam yang kita perlu tahu. Supaya kita tak kena penyakit hati. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Sesudah mencerita pengaduan Nabi SAW akan kaum yang meninggalkan Al-Quran. Wa kadzalika, demikian macam itulah ceritanya. Kata Allah sepanjang zaman. Ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin. Likulli nabiyyin, setiap nabi-nabi itu. Aduwan minal mujrimin. Akan ada musuh-musuh yang menghalang kebenaran daripada sampai kepada manusia. Yang menghalang kebenaran daripada sampai kepadanya. Ayat ini merupakan hiburan kepada Nabi SAW. Seolah-olah ayat ini berkata, wahai Muhammad, jangan bersedih. Itulah sunnatullah atas setiap makhluknya. Demikian kami jadikan sebagaimana kamu berhadapan dengan musuh-musuh kamu di kalangan para musyrikin Mekah yang memperolok-olokkan kamu.
yang mendatangkan tuduhan-tuduhan yang pelbagai kepada kamu. Demikian umat-umat terdahulu. Nabi-nabi mereka diperbodohkan oleh mereka. Nabi-nabi mereka didustakan oleh mereka. Benda yang sama. Contoh kita, musibah, kalau mana kita berkongsi musibah, maka ringan musibah. Kalau kita ni berkongsi musibah, ringan. Contoh kalau berlaku banjir, semua rumah orang naik air, kita pun tenang. Sebab sama-sama kena. Manusia ni sifat dia, bila musibah dia sama dengan orang, dia akan jadi ringan. Contoh dia dapat pesan periksa, kenapa tak lulus? Kawan dia kata, aku pun tak lulus juga. Oh, kita sama geng. Dia macam tenang, kita sama geng. Jadi kita buat kelab WhatsApp lah yang geng-geng tak lulus. Dia boleh ada grup WhatsApp dia pula. Sebab kita manusia, Allah jadikan, bila musibah tadi sama, kita berkongsi, kita seronok. Oh, saya bujang lagi, saya pun bujang lagi. Geng-geng bujang. Grup-grup bujang. Dia jadi, musibah tu tak besar. Saya kena macam ni. Macam ada seorang hamba Allah. Dia kena potong kaki sebab kencing manis. Dia sedih. Dia tak boleh terima hakikat. Jadi dia pun pergi ke tempat untuk buat fisio kaki dia. Bila lagi dia jumpa semua jenis potong kaki, lutut tak ada. Dia pun gembira, ada kelab dia. Maka dia mula gembira, dia ada kelab dia. Geng-geng sama-sama tak ada kaki. Yang ni tak ada sebatang, tak ada 2 batang. Yang ni tak ada pergelangan. Manusia macam tu. Bila musibah tu sama, dia okey. Sebab tu kalau orang kena musibah, bawa dia jumpa dengan orang musibah sama macam ni. Dia pasti gembira. Orang tua sedih, anak cucu tak ada. Berhimpun di rumah-rumah orang tua, dia pakai karaoke belakang. Dia jadi seronok pula. Tak nak balik, ni anak tak nak jaga, ni anak tak nak jaga. Akhirnya dia berkumpul senasib. Yang masing-masing anak tak nak jaga senasib, akhirnya dia macam seronok duduk rumah orang tua. Duduk geng-geng tua, nak kahwin sama geng-geng tua. Nak kahwin. Dia punya seronok sampai sempat kahwin lagi dia sebelum mati. Artinya, sifat manusia fitrah. Bila kita berkongsi kesedihan, berkongsi masalah sama, kita tenang. Maka Allah beritahu, wahai Muhammad, Nabi-Nabi dulu benda yang sama berlaku pada mereka. Ada kaum yang mendustakan mereka, memperolokkan mereka. Ada kaum yang menentang mereka. Maka Allah ceritakan kaum-kaum tersebut pada ayat-ayat yang berikut. Kemudian kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup. Allah sentiasa akan memberi petunjuk padamu dalam menghadapi mereka. Wa nasira, dan membantu kamu dalam menghadapi mereka. Artinya Allah janji, kalau kamu sabar wahai Muhammad SAW, dan demikian pada semua umat manusia, kalau kita menghadapi kejahatan manusia, kalau kita sabar, maka Allah sentiasa memberi petunjuk pada kita dan menolong dan membantu kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana Allah menyatakan umat yang Allah angkat jadi pemimpin siapa? Itu lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang hebat, yang sentiasa mendapat bimbingan dan petunjuk kami kerana mereka sabar dengan apa yang berlaku pada diri mereka. Lamma sabaru, kemana mereka bersabar dengan apa yang Allah timpakan pada mereka. Siapa yang sabar, Allah akan jadi dia pemimpin. Maksudnya ikutan orang. Sebab tu kalau kita tengok diari pemimpin, semuanya mereka melalui kesabaran-kesabaran yang tinggi. Siapa pun nak mendaki tangga kepimpinan, dia ada kesabaran yang tinggi. Apatah lagi menjadi kepimpinan pada semua umat manusia, yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kena sabar. Allah sentiasa beri petunjuk dan pertolongan. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang kafir, laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Ini syubhah yang kelima. Syubhah maksudnya ini kita katakan dialog penolakan mereka kelima. Dulu mereka kata kenapa Nabi tu orang makan minum pergi basah, kenapa dia tak ada kebun sendiri, kenapa dia tak kaya. Mereka juga kata Quran ni Muhammad reka. Mereka juga berkata Quran ini cuma cerita dongengan. Tuduhan. Mereka juga berkata kalau Muhammad ni ada malaikat turun atau kita dapat tengok Tuhan, barulah kami percaya. Ini kritikan mereka yang kelima, atau kita katakan permintaan-permintaan pelik mereka, jengkel mereka. Mereka kata kenapa tak turun Quran sekaligus? Kerana mereka rujuk pengetahuan mereka bahawa Taurat turun sekaligus, Injil turun sekaligus, Zabur turun sekaligus, tapi Al-Quran tidak. Kenapa? Kitab-kitab dahulu diturunkan sekaligus kerana semua Nabi-Nabi itu pandai membaca dan menulis. Nabi Musa pandai baca dan pandai tulis. Nabi Isa juga begitu. Nabi Daud juga begitu.
Nabi Muhammad SAW tidak pandai baca dan tulis. Kenapa? Hikmahnya supaya tuduhan mengatakan Nabi Muhammad yang tulis Quran itu terus terbatal. Sebab Rasul tak pandai tulis. Ataupun orang yang berkata Nabi Muhammad SAW mengambil maklumat luar daripada buku-buku luar dan dihimpunkan dalam Quran. Disampaikan. Maka jawapannya Nabi Muhammad tak pandai baca. Macam mana Nabi nak baca? Nabi tak pandai baca. Dan Nabi tak pandai tulis. Ia benar-benar wahyu yang turun pada dada Nabi SAW. Suatu yang Nabi ingat. Tuan-tuan tak pandai baca, tak pandai menulis. Kalau jatuh sifat ini pada kita dan orang lain nampak lemah. Tapi kalau jatuh sifat ini pada Nabi SAW nampak hebat. Untuk menunjukkan direct Allah ajar dia. Direct wahyu itu turun kepadanya. Maka tak ada orang kata Rasulullah ambil sumber lain. Atau Nabi mungkin baca buku lain. Nabi tak pandai baca. Nabi tidak tahu bahasa lain. Rasulullah hanya mengetahui bahasa Arab. Nabi tak tahu bahasa Perancis, Nabi tak tahu bahasa Rom, tak tahu. Rasulullah hanya bercakap bahasa Arab. Sebab itu kalau orang tu bermimpi jumpa Rasulullah, Nabi speaking, itu bukan Rasulullah. Itu mungkin George W. Bush, mungkin sekian-sekian. Saat saya jumpa Rasulullah, dia speaking dengan saya. Dia kata, how are you? Bukan. Rasulullah tak akan bercakap bahasa lain. Allah pelihara Rasulullah dengan tidak menjadikan Nabi mengetahui bahasa lain, melainkan bahasa Arab. Untuk menunjukkan keturunan bahasa Al-Quran itu sendiri. Nabi tak ada reti bahasa Yahudi ke, Nabi tak pandai. Nabi suruh sahabat belajar bahasa Yahudi. Maka ini menunjukkan Quran selut secara 100% datang dari Allah. Tanpa ada penglibatan tangan-tangan Nabi SAW. Tidak ada. Direct. Lalu mereka kata, kenapa Quran tak turun sekaligus? Maka Allah jawab. Kadzalika, demikian penurunan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat, linutsabbita bihi fuadak, untuk kami kukuhkan hatimu. Warattarnahu tartila, dan supaya kami bacakan kepada kamu satu persatu dengan jelas. Nabi SAW, hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat ini banyak sebab. Di sini Allah Ta'ala sebut beberapa sebab. Antaranya untuk mengukuhkan hati Nabi SAW. Satu. Yang kedua untuk menjadikan benda itu jelas dibaca. Artinya Al-Quran dengan jumlah Quran yang ayat yang banyak, kalau turun sekaligus agak sukar untuk menguasai dalam satu tempoh. Maka diberikan beberapa ayat supaya jelas dibaca, terang. Dan Allah sebut lagi wala ya'tunaka bimathalin, dan supaya mereka tak datangkan dengan hujah-hujah yang jengkel, yang pelik-pelik, illa ji'naka bil haqq, melainkan kami jawab dengan penurunan Al-Quran wa ahsana tafsira, dengan penafsiran yang indah. Artinya Quran ini ialah strategi dakwah Rasulullah. Tentang strategi, dia tak boleh turun sekaligus. Dia tengok pergerakan musuh. Musuh kata macam ni, maka baru kita jawab macam ni. Kalau Al-Quran terus diturunkan sekaligus, mereka tu membaca strategi Al-Quran untuk mereka buat benda lain pula. Tapi Al-Quran, sekali mereka bawa satu hujah yang pelik, Quran tu jawab. Turun yang pelik, Allah jawab. Dan kerana sifat Al-Quran tadi mengikut kejadian-kejadian berlaku. Supaya orang Islam, umat Islam, bahkan manusia dapat memahaminya dengan cepat. Oh, setiap kejadian itu ada ayatnya, ada sebab nuzulnya. Dan juga supaya tidak membebankan manusia untuk beramal dengan semua hukum. Bayangkan semua hukum turun sekaligus. Bab puasa, bab zakat, bab haji, bab arak, bab judi, bab itu. Dalam keadaan manusia perlu dididik secara berperingkat. Tuan-tuan, orang kalau baru taubat, boleh tak diubah sekaligus? Tak mungkin. Satu persatu diubah. Dia bila mula-mula nak sembahyang, baru belajar sembahyang, takkanlah dia boleh hafal semua bacaan dalam solat. Melainkan barangkali dia cuma ikut pergerakan. Lepas tu tahu Fatihah je, kemudian tahu tahiyat je. Kemudian bacaan-bacaan lain. Maka Allah tidak mahu membebankan umat manusia. Sebab itu penurunan ayat, pengharaman arak 4 kali. Satu proses pendidikan. Yang minum arak tadi. Sehingga mereka benar-benar berhenti. Demikian juga ayat-ayat hukum yang lain. Ada peringkat-peringkatnya. Yang disebut dengan perkataan ungkapan nasikh dan mansuh. Ada ayat yang diturunkan kemudian dimangsuhkan sebagai satu rahmat. Arti hikmah Al-Quran diturunkan berperingkat-peringkat ini banyak. Memudahkan hafazan, menguatkan hati dan menjadikan jelas bacaannya, ringan dari sudut untuk kita beramal dengan hukum hakamnya, dan juga mudah untuk kita dengan Al-Quran yang diturunkan ini
menghapuskan adat-adat turun-temurun secara berperingkat. Di sana ada adat yang turun-menurun, ada adat turun-menurun. Yang Al-Quran datang merawatnya secara berperingkat-peringkat. Contoh penyakit. Tak semua penyakit kita boleh ubat sekaligus. Ada penyakit secara berperingkat. Doktor kata ini awak makan ubat ni dulu. Tengok keadaan macam mana. Okey, tak sembuh, yang ni pula kita buat. Kita buat ni pula, stage ni pula. Ni, seterusnya sampai awak sembuh. Dia ada peringkat. Tak mungkin doktor dia akan beri dijalankan semua peringkat. Kerana mungkin peringkat tertentu sudah sembuh. Tidak perlu peringkat berikutnya. Tak mungkin doktor dia bila orang tu sakit dia buat semua peringkat sekaligus. Tak mungkin, dia ada tempoh-tempoh. Maka demikian sifat Al-Quran dalam merawat adat-adat yang bertentangan dengan Islam. Maka dirawat sedikit demi sedikit. Misalnya bab riba dirawat sedikit demi sedikit sehingga diharam secara mutlak. Riba. Demikian juga kita katakan dalam bab yang berkait dengan hukum hakam yang lain. Maka semuanya ini sebagai satu rahmat kepada manusia. Kemudian kata Allah sesudah menyebut tentang sebab penurunan Al-Quran ini berperingkat-peringkat bukan sebagaimana Taurat, Injil, Zabur. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Dan mereka yang kafir, yang ingkar tadi. Yang nak bawa wujud pelik-pelik, ingat pada hari mereka dihimpunkan pada hari kiamat kelak dengan keadaan wajah mereka yang tertumus di bawah. Mereka bergerak dengan wajah berjalan bukan kaki. Kaki ke atas, wajah di bawah. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Itulah orang yang paling buruk kedudukannya, paling sesat perjalanan hidupnya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasatu asnafin. Dihimpunkan manusia pada hari kiamat dengan 3 golongan. Golongan pertama, sinfan musyatan. Golongan pertama ialah golongan yang berjalan. Wa sinfan rukbanan. Golongan kedua, golongan yang berkenderaan. Masa kelak ada golongan naik kenderaan. Di kalangan para nabi, para awliya, orang soleh. Ada yang berjalan. Wasinfan ala wujuhihim, dan satu golongan lagi ialah berjalan dengan mukanya. Mukanya bergerak. Bukan kaki. Kita hari ini atas dunia berjalan kaki. Akhirat kelak orang-orang kafir yang mereka menentang logik, mereka menentang fitrah, maka Allah jadikan mereka dibangkitkan berlawanan dengan fitrah mereka. Itu yang asal jalan kaki, jalan kat muka. Sebagaimana kamu dulu menolak fitrah. Kebenaran. Fitrah Tuhan itu satu. Itu fitrah. Kamu tolak benda itu secara mentah-mentah, maka kelak akhirat akan berjalan dengan wajah. Lalu sahabat tanya, Ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka? Maka Nabi menjawab, Innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun an yumshiyahum ala wujuhihim. Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka, Allah itulah yang berkuasa menjadikan mereka berjalan dengan muka-muka mereka. Ama innahum yattaquna biwujuhim kulla hadabin wa syaukin. Dan wajah itulah yang akan pijak segala duri dan segala batu-batanya. Bayangkan kita kaki ni Allah jadikan tapak dia kuat untuk kita pijak duri dan sebagainya. Sakit juga tapi dia lebih kuat. Tapi muka yang sifatnya begitu sensitif. Muka tempat kita letak alat solat. Orang tak letak alat solat kat kaki. Alat solat kat muka pula ke tempat dia. Kat muka pula ke. Tiba-tiba muka ini menjadi tayar kepada tubuh badan kita. Yang ini jadi kaki. Akhir bergerak muka tadi. Bayangkan muka tadi dia gerak, genyih-genyih muka dia pada permukaan-permukaan di mana hari mereka dihimpunkan. Hancur muka mereka. Kenapa hancur muka? Rosak muka. Sebagaimana mereka tidak mau menjaga maruah muka mereka di dunia dengan beriman pada Allah. Maka Allah hancurkan maruah mereka. Jadi mereka ni orang tak ada maruah akhirat. Dia mereka menolak kebenaran. Maka Allah memberi amaran. Ya Allah menyebut tentang hujah-hujah ataupun persoalan-persoalan pelik mereka. Mereka buat benda pelik. Nak suruh malaikat lah, nak nampak Tuhan lah. Yang pelik, kenapa tak turun Quran sekaligus? Sedangkan mereka tahu sebab apa. Kebaikannya apa. Mereka tahu beza Taurat, Injil dan Zabur serta Al-Quran. Kerana sifat Al-Quran yang kekal sampai kiamat. Yang ni tidak. Dia bersifat khas untuk kaumnya. Mereka tahu jawapan-jawapan. Tapi kita kalau jumpa orang yang dia tahu sebab apa tapi dia masih tanya, kita rasa apa? Dia tahu tapi dia masih tanya. Maka kita tahu dia bukan tanya nak tahu. Mereka tanya dia untuk, kalau bahasa saya, menganjing. Dia nak mempersendakan.
Maka bagaimana jawapan orang yang nak persendakan kita? Yang sesuai. Terus diceritakan kepadanya azab Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Sebab tujuan mereka mempersendakan. Kalau mereka nak jawapan itu sudah pun mereka tahu. Tentang Islam ni, banyak persoalan tentang Islam tidak perlukan jawapan yang diberikan kerana jawapan tu dah ada. Kerana fitrah yang ada pada manusia. Bila Islam haramkan zina, judi, arak, fitrah tu ada. Mereka tahu keburukan arak. Mereka tahu keburukan zina. Mereka tahu keburukan judi. Itu tidak perlu pada penjelasan. Walaupun Islam ada penjelasannya. Tapi ini benda-benda saya katakan, kalau mereka fikir sikit, mereka tahu kenapa diharamkan. Demikian juga dalam menutup aurat, mereka tahu tentang maruah. Bahkan mereka belajar tentang raja-raja. Namanya raja, raja tidak boleh memakai pakaian tak sopan. Kenapa? Kemuliaan. Mana ada raja pakai seksi? Bukan kalau ada raja pakai seksi, dia akan dicemuh oleh rakyatnya. Tapi Islam nak jadikan manusia ini semua kemuliaannya macam raja-raja. Dijaga maruahnya. Dijaga auratnya dengan baik. Bukan satu kelompok manusia je yang perlu jaga maruah dia. Bukan semua manusia. Kerana Allah telah memuliakan semua manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan semua anak Adam. Tak ada pun seorang yang boleh khusus dia je boleh mulia, orang yang tak boleh mulia. Tidak ada. Dalam masyarakat barat, pandangan mereka terhadap raja-raja atau sistem, kita katakan raja tadi, mereka nak raja mereka semua dalam keadaan yang mulia. Termasuk saya katakan mereka akan mengkritik kalau pakaian raja tadi tidak menutup aurat. Dia mesti sopan sesopan-sopan. Memang sopan pakaian. Kalangan perempuan ataupun lelaki. Mereka akan mencemooh. Kalau raja tadi ada tatu, mereka akan menganggap raja ni jahat. Raja tatu pun tak boleh ada. Tak ada seorang pun raja ada tatu. Dan itulah Islam haramkan tatu. Bukan kalau kita tanya polis ni nak tahu orang tu jahat tak jahat. Dia tengok ada tatu tak ada tatu. Ada tatu dia tahu ni geng samsing. Islam telah mengharamkan tatu. Teologi sudah ada di situ. Kan itu kita katakan dalam Islam, banyak benda tak perlu siapkan jawapan pun kerana jawapan itu memang ada dalam fitrah manusia. Fitrah manusia. Dengan sistem perkahwinannya, dengan sistem nafkahnya, sistem cerainya, semua ada dalam fitrah manusia. Tapi mereka cuba untuk berdolak dalih, untuk tidak mau memperlihatkan keindahan Islam dalam diri mereka, dan mereka mencemooh dengan soalan-soalan yang pelik. Minta yang bukan-bukan. Walhal jawapan itu ada pada diri mereka sendiri. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.